مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلام في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك. برحمتك يا نستغيث يا الله، نستغيث بك يا رحمن.
الرحمن وأن تعافينا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah atas limpahan kurniaannya dapat kita bertemu sekali lagi dan berkumpul bagi membicarakan satu ilmu yang berkaitan dengan jalan pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, saf kepimpinan, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Surat nombor 12, daripada bawah naik ke atas 9, daripada bawah naik ke atas 9, muka surat 12. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Atau bersalahan kedua-duanya atau saling tidak muafakat, yakni dua-dua Tuhan. Kalau kita ambil fardu atau statement banyak Tuhan pada mengadakan atau meniadakan satu benda. Baik, kita masih lagi dalam dalil bagi membicarakan esanya perbuatan Allah Ta'ala, esanya sifat Allah Ta'ala, dan esanya akan zatnya Allah Ta'ala. Maka pada pertemuan yang lepas, dalil yang pertama adalah jika sekiranya dua atau lebih Tuhan, untuk menafikan pada kita di akal kita ternafi berbilang-bilang Tuhan. Salbiyah itu adalah lafaz yang nak menunjukkan pada kita bahawa ternafi ada berbilang-bilang Tuhan, sama ada ternafi pada zatnya, tak ada berbilang-bilang Tuhan, yakni pada zatnya, tidak berbilang-bilang pada sifatnya, dan tidak berbilang-bilang pada perbuatannya. Baik, dalam perbicaraan kita pada bulan lepas, kita lihat kalaulah sekiranya Tuhan ini ada lebih daripada satu. Satu tu maknanya lebih, jadi banyak lah. Dalam keadaan banyak tadi, Tuhan tu dia saling kerjasama pada meniadakan atau meniadakan alam. Maka apa yang besar yang kita nampak adalah kudratnya sudah tidak mutlak lagi. Dan yang kedua, telah bercampur atau berhimpun dua yang memberi bekas kepada yang dijadikan. Dan yang ketiga adalah kita lihat juga, kalau sekiranya dua Tuhan ini kerjasama, maka hasil yang dihasilkan itu dipanggil sia-sia. Kenapa sia-sia? Yang pertama sudah pun dibuat. Yang pertama sudah dibuat oleh Tuhan yang pertama. Tuhan yang kedua buat orang yang sama, benda yang sama. Maka yang terhasil daripada yang kedua itu adalah perbuatan sia-sia. Maka perbuatan sia-sia dan berhimpun dua memberi bekas, atau sifat mutlaknya, kudratnya sudah tidak mutlak, maka itulah yang dinamakan diri kekurangan. Dan apabila kaitkan dengan diri kekurangan, maka dia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kerana Tuhan ini dia tidak berkehendak kepada yang lain, sebaliknya yang lain yang berkehendak kepada dia. Baik, habis di situ. Itu adalah ingatan pada pertemuan yang lepas. Sekarang kata musannif, kita nak tengok pula hal keadaan yang kedua,
iaitu kedua-dua Tuhan ini kalau dalam istilahnya saling bergaduh, saling bertumbuk, atau saling musuh memusuhi di antara satu sama lain. Apa yang berlaku kalau sekiranya dua Tuhan atau lebih? Allah kata sekiranya banyak Tuhan selain daripada Allah, ada Tuhan lain. Allah kata apa? La fasadata, nescaya alam ini akan rosak binasa. Alam ini akan hancur dibuatnya. Alam ini akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana dua-dua Tuhan saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Baik tuan-tuan, keduanya kata musannif, yakni kedua-dua Tuhan. Kita ambil dua sahaja contoh, Tuhan A dan juga Tuhan B. Atas nak tolak bahawa berbilang-bilang Tuhan itu adalah satu penafian, yakni ternafi ada berbilang-bilang Tuhan. Kenapa? Kerana ternafi itu menunjukkan perkara yang memang diazali tidak ada berbilang-bilang Tuhan. Kadang-kadang ada orang buat perbandingan yang salah, dan khususnya dalam satu sifat yang bernama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia tak faham apa makna hawadis, kemudian dia tuduh kita bandingkan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang tidak ada. Dia kata kita bandingkan sesuatu itu dengan benda yang tidak ada. Mana boleh kita bandingkan sesuatu dengan yang tak ada? Tuan-tuan, hawadis ataupun hadisun. Hawadis tu banyaklah. Hadisun tu satu, macam singular dengan plural lah ni. Kan? Hawadis tu. Yang tak ada tu adalah mungkin. Yang ada tu adalah hadisun atau hawadis. Itu beza dia. Apa bezanya? Hadisun itu ada, dia bersifat khusus. Adapun mungkin itu dipanggil umum, dia bersifat umum. Sebab tu dalam pengajian kita tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil mungkinat atau lil mungkin. Kita tak kata lagu tu. Guru-guru kita pun dia tak kata lagu tu. Bahkan ulama-ulama muktabar pun dia tak kata lagu tu. Bahkan orang yang mendirikan mazhab aqidah ahli-sunnah ini atas keyakinan kaedah yang disebut kaedah Asy'ariyah dan juga Maturidi ini, mereka juga menyebut dengan perkataan hawadis ataupun hadis. Mereka tak kata lil mungkin. Mereka tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil mungkin. Mereka kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya barang yang dibandingkan dengan Allah itu ada, bukan tak ada. Tapi ada orang setengah dia tak faham. Mungkin dia ada sikit hati dengan pengajian sifat 20. Dia kata kita duk bandingkan Allah Ta'ala itu dengan benda yang tak ada. Pasal apa? Sebab mungkin ni benda tak ada. Tapi dia tak faham antara istilah ada dan tak ada tu, dia tak faham. Baik tuan-tuan, contoh yang lebih dekat. Hadis adalah benda yang ada. Mungkin adalah benda yang tak ada. Apabila satu orang tu kahwin, dia ada seorang anak. Anak yang dia ada tu dipanggil hadis, maknanya ada. Isteri dia tak mengandung lagi, tapi dah menikah lah dengan suami dia. Ada dah anak tu. Anak yang akan datang tu lah baru dipanggil mungkin. Boleh beza tak? Anak yang ada dengan dia sekarang tu panggil hadis. Anak yang akan datang tu, yang tak tahu bila nak mai tu, nak tunggu isteri dia kena mengandung dulu tu, hak tu lah orang panggil barang mungkin. Maknanya apabila kita bandingkan perkataan hadis dengan mungkin, artinya hadis tu ada. Sama ada dia jirimkah, sama ada dia arad. Sebab hadis itu dimaksudkan dengan dua benda perkataan. Yang pertama kita maksudkan dia dengan jirim. Yang kedua kita maksudkan dia juga dengan arad. Contoh gula dengan manis. Kalau jirimnya gula, kalau manisnya arad.
Artinya Allah tak sama dengan dua tu. Hak inilah yang dimaksudkan dengan hadis. Allah tak sama dengan orang. Allah tak sama dengan makhluknya. Ada tak makhluknya? Adalah lah ni. Inilah yang dimaksudkan dalam pengajian ilmu aqidah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adapun yang adalah ni, tuan-tuan, itu dinamakan hadis. Adapun anak yang bakal lahir ataupun bakal diberanakkan nanti, hak tu orang panggil mungkin. Dan sekarang ni kita nak cerita balik, adakah perbandingan yang dibuat oleh pengajian akidah Ahlussunnah ini membandingkan Allah dengan sesuatu yang ada? Ya, Allah dibandingkan dengan sesuatu yang ada. Ada tak sama Allah dengan makhluk? Ada tak makhluk? Ada lah. Tapi kenapa mereka ni mengatakan kita membandingkan Allah dengan benda yang tak ada? Ini mereka tak faham, tuan-tuan. Dan kalau kita nak kira di azali pun, walaupun perkara itu mungkin, tetap sebenarnya kita sudah ada dalam ilmu Allah. Walaupun perkara itu mungkin, tapi sebenarnya kita dah ada dalam ilmu Allah. Kenapa? Kalau kita tak ada ilmu Allah, nescaya Allah tak reti nak buat kita. Allah buat kita ni sebab dia reti, sebab dia berilmu, sebab dia ada ilmu, dia tahu kita lagu mana, dia tahu rupa paras kita, bentuk kita, penyaluran darah kita, pergerakan darah kita, tubuh badan kita, macam mana keadaan kita, dia tahu semua. Maksudnya di azali semua perkara mungkin tadi sudah pun berada dalam ilmu dia. Artinya perbandingan itu juga menunjukkan yang Allah tu dah memang tahu tentang diri kita. Jangan kita kata atas dunia baru Allah tahu, salah. Allah tahu memang di azali lagi. Contohnya beginilah. Ada satu rumah yang sudah siap. Tanah kita duduk sebelah dia. Kita tak buat rumah lagi. Tanah dia dah buat siap rumah dah. Rumah tu ada 3 bilik, 2 bilik air, 1 ruang tamu. Rumah kita bila nak buatnya? Rumah kita nak buat 2026. Tahu dah kau cara nak buat rumah? Tahu dah. Pattern rumah? Tahu dah. Pasal apa tahu? Semua tu dah duduk dalam kepala kita. Maka rumah yang sudah ada itu dipanggil hadis, dan rumah yang bakal kita buat itu dipanggil mungkin. Contohlah kan. Jadi nak buat rumah tu, tahu dah kau rumah tu lagu mana? Tahu dalam ilmu kita. Bukan kita tahu dalam keadaan buat lagi, tak tahu dalam ilmu kita. Artinya kita sudah bandingkan rumah tu dengan rumah kita. Walaupun rumah kita tak ada lagi. Rumah kita tak ada lagi, tapi kita boleh banding. Dia buat 3, aku nak buat 4. Macam mana boleh terbit 4 tu? Kita bandingkan rumah dia. Rumah dia menghadap ke kanan. Ke kanan ni matahari naik. Kalau matahari naik jadi panas ni. Kita buat rumah kita hadap ke kiri. Macam mana boleh tahu buat perbandingan tu? Sebab kita cadang dah nak buat rumah kita. Dalam kita buat dah, kita banding. Kalau menghadap ke kanan, kena matahari. Kita buat menghadap ke kiri. Macam mana kita boleh menghadap ke kiri? Itu dia bukan perbandingan benda mungkin dengan benda hadis. Sebab dalam ilmu kita, dalam fikiran kita dah ada dah kaedah tu. Cuma tinggal nak buat. Dah masuk 2025 atau masuk 2026, dapat duit, maka kita terus buat rumah. Baik, hak kita buat tu, ada tak benda tu dalam perancangan kita? Ada tak dia dalam ilmu kita? Ada lah. Begitu juga hal keadaan makhluk ni. Allah buat kita ni sebab dia reti. Kalau dia tak reti, dia tak boleh buat kita. Artinya di sana, di azali sana, walaupun dalam berbentuk mungkin, kita sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apabila kita bicarakan tentang salbiyah ni menunjukkan kepada kita apa sahaja yang tak layak bagi Allah itu ternapi, dan ternapi itu sebenarnya sudah dikodim lagi. Bukan pada masa hari ini baru ternapi, tidak. Dikodim lagi sudah ternapi, yang Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Antaranya Allah itu kekal dikodimnya lagi. Sedangkan kita ni binasa.
Allah itu contohnya dia sudah tidak berbilang-bilang. Esa dia sejak bila dikodim lagi. Hal keadaan tak ada mula tu pun dia dah tidak berbilang-bilang. Arti hanya satu zat. Tak ada benda yang menempel di zat dia. Tak ada sifat dia nu bertindih-tindih, tak ada. Kalau kata satu sifat tu lah. Kalau kudratnya satu, ilmunya satu, hayatnya satu, cuma kerja tu banyak lah. Kalau kudrat kerjanya banyak. Dan kalau kita kata perbuatan Allah Ta'ala, hanyalah satu perbuatan dia sahaja. Cuma di sisi Asy'ariyah, perbuatan itu adalah benda baru, tapi sifatnya sifat qadim. Itu di sisi Asy'ariyah nah. Mengadakan itu, buat ini. Ada buat rumah, buat tanah, buat langit, buat air. Itu katanya Asy'ariyah sifat tu buat tu baru. Tapi sifat yang mengadakan itu dipanggil sifat qadim. Adapun di sisinya Maturidi, mengadakan itu qadim. Kenapa qadim? Dah sifatnya qadim, mengada pun qadim lah. Itu dilihat dalam dua sudut pandang yang berbeza dalam pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak pegang yang mana satu boleh pegang mana satu pun. Contohnya kita tengok perbezaan yang lain. Di sisinya Asy'ariyah, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan makna Allah buka hijab. Nabi Musa boleh faham. Tak tuan-tuan. Ini di sisinya Asy'ariyah. Di sisi Maturidi, Allah berbicara dengan kalam qadim, tapi bunyinya dengan bahasa Arab, sehingga Nabi Muhammad dan Nabi sekalian lain memahami bahasa tersebut. Nabi Ibrahim tahu dengan bahasa Suryani, tapi bicaranya dengan kalam yang qadim, tapi fahamnya para Nabi dengan bahasa tadi. Bahasa tu makhluk yang Allah ciptakan juga, dipanggil kalam masdari yang didengari oleh Nabi kita Muhammad dalam bahasa Arab. Dalam Nabi Musa didengari dalam bahasa Ibrani, Nabi Ibrahim didengari dengan bahasa Suryani, tapi kalamnya kalam qadim, kalam yang tidak berbunyi dan tidak berhuruf, cuma didengari oleh para nabinya dalam bahasa tertentu. Itu di sisinya Maturidi. Di sisinya Asy'ariyah pula, Allah berbicara dengan kalam qadim, kalam tak ada bunyi, tak ada huruf, tak ada suara, tapi nabi-nabi boleh faham. Orang-orang yang Allah bicara dengan mereka boleh faham. Faham dengan makna apa? Allah buka hijab. Tak ada bunyi apa, tak ada dengar apa, tak ada lafaz apa, tapi faham. Boleh kalau lagu tu, boleh lah, tak ada masalah lah. Allah buka hijab, maka Nabi pun faham. Dengan faham yang sebenar-benar faham lah. Dengan sebab Allah buka hijab. Artinya, ini perbezaan dalam ilmu akidah. Tapi nak pilih yang mana satu, tak ada masalah. Sebab itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Habis di situ. Baik, kita masuk pengajian kita. Pada mengadakan mungkin atau meniadakan akan mungkin. Pasal apa mungkin? Kerana mengadakan itu sifat kudrat. Kudrat itu bertakluk kepada perkara mungkin sahaja. Kudrat tidak bertakluk pada wajib dan mustahil. Ingat kudrat dia tidak bertakluk pada wajib dan mustahil. Dia hanya bertakluk, dia hanya bekerja pada perkara mungkin. Contoh perkara urusan alam. Allah tak buat sifat dia. Tuan-tuan, Allah tak buat zat dia. Allah hanya buat benda mungkin. Adapun sifat ilmu, Allah tahu zat dia. Allah tahu diri dia berkuasa. Allah tahu diri dia berkuasa. Allah tahu diri dia tidak lemah. Allah tahu diri dia tidak lemah tu perkara wajib, bukan perkara mustahil. Banyak orang salah faham. Allah tahu diri dia tidak lemah. Tidak lemah tu wajiblah bagi dia. Allah tahu diri lemah tu baru mustahil. Allah tahu diri dia tidak lemah. Itu benda wajib. Diri lemah tu mustahil bagi Allah. Kalau tidak lemah sifat wajib. Tu kena ingat balik, nak tengok balik hati-hati, takut tersalah dalam kita memahami sifat Allah Ta'ala. Baik, maka jadi berlawan-lawanan, maka tidak muafakat lah, maka bersalah-salahan, dia tidak muafakat. Apa yang tidak muafakatnya? Dua kudrat artinya dua sifat.
Dua kudrat artinya dua zat. Ada zat. Pasal apa zat? Kerana sifat tadi ada di zat Allah Ta'ala. Dengan makna tidak bercerai tanggal. No? Baik, apa yang berlaku? Maka ada kalanya nombor satu. Kata musannif bagi dalil akal, maka ada kalanya lulus kehendak kedua-duanya. Kehendak yang lagu mana? Kehendak pada mengadakan dan meniadakan. Lulus nak buat, luluslah. Takluk tanjizi. Kalau kita kata kalau kehendak dia panggil takluk tanjizi qadim. Kalau hadis takluk tanjizi hadis. Kalau kehendak di azali dia panggil takluk tanjizi qadim. Lulus kehendak pada mengadakan. Jadi kerja buatnya kudrak lah kan. Jadi kudrak buat pada masa sekarang takluk tanjizi hadis. Tapi dalam masa yang sama Tuhan lain pula dia kata lulus juga, tapi lulus tidak mahu buat. Lulus nak buat, B lulus tak mau buat. Maka berhimpun dua benda yang berlawanan. Mana berlawanannya? Nak buat, B tak mau buat, tapi lulus. Orang yang nak buatnya satu sahaja. Contoh kita ambil mudah. Tuhan berkehendak mengutuskan Nabi Muhammad di atas muka bumi. Tuhan dia hendak nak utus Nabi Muhammad atas muka bumi. Tuhan B dia tak hendak nak mengutuskan Nabi Muhammad atas muka bumi. Dua-dua ni lulus belaka. Hendak nak hantar pun lulus, hendak tak mau hantar pun lulus. Adapun Nabi Muhammad yang seorang tu juga agak-agak kalau hal keadaan lagu tu ada tak ada Nabi Muhammad? Ada ke tak ada Nabi Muhammad, tuan-tuan? Baik, sekarang realiti ada tak ada Nabi Muhammad? Ada, berarti hanya ada satu Tuhan sahaja. Contoh mudah, dalam satu masjid ada dua pengurusi. Pengurusi A hendak ustaz tu main mengajak. Pengurusi B tak hendak ustaz tu main mengajak. Tapi dua-dua lulus dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat yang ada dua-dua pengurusi tadi, diluluskan kedua-duanya perancangan dan hendak mereka. A lulus panggil ustaz ni. Maknanya dia nak panggil lah tu. B tak lulus juga. Lulus juga. Tapi lulus tak mau panggil. Agak-agak ustaz tu main ke tak? Tak main lah. Tapi kalau ustaz tu bagi, artinya pengurus itu satu sahaja. Kalau ustaz tu tak main, artinya pengurus itu dua. Begitulah dengan alam ini. Ada alam ini menunjukkan bahawa hanya ada satu je Tuhan. Dialah yang hendak, dialah yang mentadbir, dialah yang buat. Maka kalau ada dua Tuhan, nescaya tiada yang mengadakan. Yang takbir pun tak ada. Tak payah nak bicarakan yang takbir, yang mengada pun tak ada. Baik tuan-tuan. Jadi dalil pada akal kita mengatakan berhimpun dua yang berlawanan pada lulus kedua-duanya sama ada mengadakan atau meniadakan benda yang satu itu adalah mustahil pada akal. Artinya tak diterima adanya dua Tuhan. Habis di situ. Atau tiada lulus kedua-duanya. Nak buat nak buat program, tak diluluskan. B tak mau buat, tak diluluskan. Maknanya dua-dua pun tak boleh. Nak buat program, tidak diluluskan. Nak menghantarkan Nabi Muhammad ke atas muka bumi, tak lulus kat dia. B tak mau hantar, tak lulus, artinya dia kena hantar. Sekarang isunya dihantar atau tidak Nabi Muhammad tu? Tak dihantarlah. Program tu nak dibuat oleh pengurusi A, tidak diluluskan dalam mesyuarat. Program ni tak mau dibuat oleh pengurusi B, program yang sama, tidak diluluskan, artinya kena buat. Maknanya yang tu tak diluluskan, tak boleh buat. Hak ni tak mau buat tapi kena buat. Maka itu menunjukkan pada akal kita bahawa tidak lulus kedua-duanya adalah mustahil. Kenapa? Kerana adanya alam ini. Alam ini membuktikan kepada kita bahawa
adanya satu Tuhan sahaja. Baik situ tuan-tuan, habis situ. Kata musannif, maka terangkat, maka tak jadi kedua-duanya. Hak tu nak dibuat dan tak mau buat Tuhan tu, dan berhimpun. Dan berhimpun tu yang mana? Berhimpun dua yang berlawanan, yakni lulus kedua-duanya. Lulus nak buat, lulus tak mau buat, berhimpun dua kedua-duanya. Dan terangkat, mana yang terangkat tu, mana yang tak jadi, tak lulus kedua-dua. Maksudnya hak tu nak buat tapi tak boleh buat, hak tu nak ada kan tapi tak boleh ada, hak tu tak mau ada tapi mesti kena ada, hak tu dia panggil terangkat, yakni tak boleh buat. Maka kata musannif, hal keadaan ada dan tiada itu lulus kedua-duanya atau tidak lulus kedua-duanya dipanggil hal keadaan ada dan tiada itu mustahil kedua-duanya, atau lulus salah satu, ataupun dahlah yang lulus kedua-duanya pun dikira lemah, dan tidak lulus kedua-dua pun dah dikira lemah. Dia ada akal kita untuk menunjukkan adanya Tuhan, tak boleh terima dah tu. Maka kata musannif, atau lulus salah satu, lulus satu sahaja, tak lulus dua tapi lulus salah satu. Lulus yang mana? Yang nak mengadakan kah atau yang tidak mahu mengadakan? Kita kata yang nak mengadakan lulus, yang tidak mahu mengadakan juga tak lulus. Akhirnya dia kalah dalam pertembungan, kalah dalam mesyuarat dengan yang hendak mengadakan. Contohnya A menang, B kalah. Nak buat program ni asalnya dua-dua tak lulus, asalnya dua-dua lulus. Akhirnya punya alam mengundi semula. Setelah undian dibuka pada kali ketiga didapati A lulus, B tak lulus. Baik tuan-tuan nak. Kata musannif, salah satu lulus, dan kata musannif lagi tiada yang satu lagi, yang nombor dua kalah lah. Maka yang tiada lulus itu lemah. Betul lah. Pasal apa? Sebab tak dapat majoriti. Pasal apa? Sebab tak ada kekuatan untuk buat. Maka lemah juga yang lulus. Siapa yang lulus juga lemah. Tadi kita faham dah, yang tak lulus itu artinya lemah. Okey, terima pasal dia kalah dalam mengundi. Hai, yang lulus tu pun kalah juga. Yang lulus tu pun dikira lemah juga. Pasal kalau tengok nisbah manusia, betul dah dia menang. Tapi kalau tengok dari segi kemanusiaan, dah betul lah tu, dia menang, dia kuat. Dia yang layak lah pegang pangkat tu. Tu kalau tengok dari segi kemanusiaan. Tapi kalau tengok dari segi ketuhanan, balik kepada ta'rif ketuhanan. Apa ta'rif kepada ketuhanan? Tak kendak pada yang lain. Artinya pada zat dia tak ada saingan. Dia nak buat apa pun tak ada siapa boleh cegah. Dia nak buat apa pun tak ada siapa boleh suruh. Adapun yang lain berhajat kepada dia. Dahlah dia ni nak buat apa pun boleh, siapa pun tak boleh cegah, siapa pun tak boleh suruh. Masa yang sama, yang lain pergi tumpang kat dia, bukan dia pergi tumpang kepada yang lain. Adapun kalau sekiranya dia nak menang satu-satu benda, dia kena berhajat kepada yang lain. Sokongan yang lain, bantuan yang lain, barulah dia boleh menang. Maka itu diri lemah. Maka yang menang dengan bantuan ataupun berhajat kepada yang lain, dia juga dikira sebagai lemah kalau tengok dalam sisi pandang ketuhanan. Tapi kalau sisi pandang kemanusiaan, betul lah dia kuat. Contoh bola sepak JDT lawan Terengganu kan. Yang menang tu kuat, yang kalah tu lemah, betul lah. Kalau tengok dari segi kemanusiaan, tengok daripada sifat makhluk. Tapi kalau tengok di sifat ketuhanan, yang menang tu pun kalah, yang menang tu pun menang. Yang kalah tu dah memang dah lemah, yang menang tu pun kalah juga, yang menang tu pun lemah juga. Pasal apa? Sebab sudah berhajat kepada yang lain. Artinya seorang Tuhan, satu Tuhan terpaksa berhadapan, terpaksa memiliki saingan dan juga lawan bagi nak mengadakan satu-satu benda. Apabila ada lawan, berarti terhalang tegah Tuhan
dengan kemahuan dia nak mengadakan makhluk ini. Tak dapat tidak, kena berlawan pula. Maka pada akal mengatakan itu mustahil, kerana melihat alam ini Allah cipta tanpa perlu minta izin daripada siapa-siapa pun. Dia nak matikan kita pun tak ada nak kena minta izin. Tak, tuan-tuan. Dia nak hidupkan kita tak ada nak kena minta izin. Sebab tu kita mengaji nanti dalam satu takluk dipanggil takluk qabdah. Harus kita dalam genggaman dan juga perintah Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah nak hidupkan kita pun boleh, dia nak matikan kita pun boleh. Nanti kalau dia tak membangkitkan kita di mahsyar pun boleh, dia nak kekalkan kita duduk di alam barzah pun boleh. Tak ada siapa boleh cegah dia, boleh halang dia, tak ada siapa boleh suruh dia. Hak tu orang panggil kaya. Hak itulah orang panggil bersifat dengan sifat ketuhanan. Habis di situ tuan-tuan. Maka yang tiada lulus itu lemah, maka lemah juga yang lulus itu, kerana bersamaan kedua-duanya yakni Tuhan pada ketuhanan yang didakwa. Kalau tu maksudnya yang pertama dia tu tak kena kehendak pada yang lain. Yang lain kehendak pada dia. Tuhan kalau buat kerja, dia tak perlukan kepada anggota. Dan pekerjaan Tuhan itu adalah perbuatan Tuhan itulah yang memberi bekas, dan perbuatan Tuhan itulah yang mengadakan barang yang tak ada kepada ada. Itulah orang panggil dakwa ketuhanan. Kalau tak ada yang tu, lenyaplah dengan makna dakwa ketuhanan. Maka nyata daripada suruhan ini, daripada huraian ini, yang tersebut itu yang mana dua-dua dan juga bersalah-salahan. Dalil muakat pada pengajian yang lepas dan dalil bersalahan pada masa sekarang. Sedang kita mengaji inilah. Maknanya dua-dua tu dikatakan sebagai jelas pada orang yang berfikirlah. Jelas bagi orang fikir bahawa oleh bahawa yakni dalil wahdaniyah tu, bahawa yang tersebut itu mana dalil wahdaniyah, bahawa kedua-dua maksudnya yang dalil tadi tu, jika kiranya ada Tuhan lebih daripada satu, yang pertamanya pasti mereka muafakat, yang keduanya mereka saling tidak muafakat, kedua-duanya kata musannif ihtimal, ambil kemungkinan atas dalil itu, ambil kemungkinan melazimkan, membawa, menetapkan jadi apa? Jadi mustahil. Dalil kemungkinan saja, tapi nak tunjuk pada akal lah. Dengan dalil ihtimal yang kita pikul tadi, atas dalil muafakat dan bersalahan tadi, ihtimal dibawa. Kita bawa dalil itu, tanggung dua dalil itu, maka dalil itu melazimkan, menetapkan pada akal kita apa yang tetapkan pada akal mustahil kedua-duanya. Mana yang mustahil? Muafakat pun mustahil, bersalah-salahan juga mustahil. Dan iaitu berhimpun yang memberi dua bekas atas satu bekas. Dua Tuhan mengadakan sesuatu, lahirlah sesuatu. Sekarang kita tanya, yang satu ini siapa yang buat? Yang satu ni siapa yang buat? Tak jumpa cari Tuhan lah. Sebab kudrat kedua-dua Tuhan telah bergabung. Bergabung itulah yang namanya mustahil. Jadi sudah nampak di situ kudrat sifatnya itu sudah tidak mutlak. Macam kita lah, dua tukang kayu, dia pakukan kayu tadi masuk ke dalam papan. Dia bergilir memakunya. Akhirnya kayu tadi pun telah dipaku dengan menggunakan paku. Seorang tanya balik, paku tu siapa yang pakukan? Nampak dua orang yang memberi bekas pada satu paku. Jadi tak tahu siapa yang masukkan sebenarnya. Lah kali kami dua-dua, diri dua tu panggil diri lemah. Tapi kalau diri masalah lemah, dua-dua bergabung jadi kuat. Itu nisbah kepada manusia. Itu diri lemah, kerana Tuhan ni tak kehendak pada yang lain, yang lain kehendak pada dia. Itu tuan-tuan kena ingat takrif tu nah.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Atau mengadakan barang yang sudah ada. Dipanggil mengadakan barang yang sudah ada. Dua-dua Tuhan buat Ali, buat Nabi Muhammad satu masa. Masa yang berbeza. Tuhan A buat Nabi Muhammad pukul 10, Tuhan B buat Nabi Muhammad pukul 2. Hak pukul 2 barang yang sudah ada, maka itu mustahil bagi Tuhan. Tuhan ni dia tak buat benda sia-sia. Tuhan kita ni dia tak buat benda sia-sia. Semua dia buat dalam rancangan dia, dengan ilmu dia. Fa'alul lima yurid. Artinya dia hendak, dia buat apa yang dia hendak. Kerana itu kita tidak temui kebetulan dalam kehidupan ini. Semuanya di dalam perancangan dan dalam kehendak dia, tuan-tuan. Jangan duk sebut ni kebetulan. Tak ada kebetulan. Kebetulan itu hanya ada pada bibir orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, dia tahu Allah ada sifat iradah dan dia tahu Allah telah menentukan segala-galanya. Jadi dia yakin dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berhimpun dan berkerumun. Himpun juga tu dua yang berlawanan, yakni dua kudrat tadi pada mengadakan sesuatu. Atau terangkat kedua-duanya, yakni pada bersalahan tadi. Lulus kedua-duanya, sama ada pada nak buat atau tidak buat. Tak lulus kedua-duanya, sama ada pada nak buat atau tidak buat. Maka sama akan terangkat kedua-duanya. Maka hal demikian dalam musannaf lemah lah kedua-dua. Dan jikalau lemah, ya Tuhan, kalaulah Allah tu lemah pada nak mengadakan atau meniadakan alam ini, nescaya kata musannif tidak ada alam ini pun tak ada. Kalau alam pun tak ada, kalau duk muafakat, maka hak ada alam ini tidak dinasbahkan kepada kesempurnaan Tuhan. Tidak berharap kepada yang lain. Padahal telah nyata. Apa yang nyatanya? Adanya alam dengan pandangan syahadatil ayan, dengan pandangan panca indera. Ada tak bumi? Ada tak bumi? Tak tahu ada. Ada awan, ada wama bainahuma, di antara langit dan bumi. Ada tak awan? Ada tak angin? Ada tak planet? Ada tak bintang? Ada tak matahari? Nampak ada. Dah tentu ada, artinya ada lah tu. Tuhan tu ada tak ada? Ada. Kalau Tuhan berlawan-lawanan, tak ada. Inilah dalil apa? Dalil esanya Tuhan wahdaniyah. Teresa Tuhan, tak ada dah berbilang-bilang Tuhan. Dan istihalah, maka tertegah oleh akal kita akan apa? Akan lawan kepada wahdaniyah, iaitu ta'addud. Maka akal tak boleh terima kalau ada di Allah sifat berbilang-bilang. Supaya kita kata tak boleh terima pada akal kalau gula itu rasanya masin. Sopa ada tu. Boleh tak di akal kita gula rasa masin? Orang yang dah biasa makan gula, dia tahulah gula tu manis. Tiba-tiba ada orang main kampung kita, dia kata, saya jual gula ni. Gula murah dia jual. RM1 1 kilo. Ramai lah orang pergi beli. Makan-makan masin. Mu jual apa ni? Jual gula. Akal kita tak terima tu. Mana ada gula masin? Gula mesti manis. Nampak tak tuan-tuan? Mesti manis tu orang panggil wujud pun. Tak terima masin tu orang panggil istihalah. Maka akal kita tak terima masin pada gula, tak terima berbilang-bilang pada Tuhan. Nampak tak? Dan ini sifat. Mana pula tu? Patah balik semulalah jawapan dia. Dan ini sifat, maknanya yang 5 itu. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Kena reti dengan dalil. Kena reti. Dalil qidam. Kalau sekiranya Tuhan kena jadi, pastilah ada 2 perkara mustahil pada akal. Iaitu daurun dan juga tasalsul. Itu 2 dalil bagi qidam. Yang kedua, kalau Allah tu baqa, tidak, kalau Allah itu fana. Kalau Allah tadi tidak qidam, kalau Allah itu tidak fana,
Kalau Allah itu fana atau tidak kekal, nescaya tidak adalah kidam. Kalau Allah itu binasa, nescaya tak ada lah kidamnya. Atau orang panggil dalil bagi setiap sifat. No? Kata musannif supaya mudah menghadap hati, supaya mudah kita nak khatam, supaya mudah kita hadap, supaya mudah kita nak faham. Kan? Kita mulakan dengan mukhadam tu, betul tak? Pasal apa? Supaya mudah hadap hati kita nak kenal Al-Quran. Serupalah kita mengaji Al-Quran dulu. Sebelum kita mengaji Al-Quran dulu, kita mengaji tajwid. Pasal apa? Supaya mudah hati kita nak baca Al-Quran. Serupalah dengan ni. Jadi sifat-sifat ni bawa, diletakkan dalam kelas dia masing-masing, supaya mudah kita mudah berhadap tu menuju hati untuk lebih faham. Dan memahami tugas tu, menugaskan kepada jenis dia, kita faham satu persatu. Qidam dengan makna tak ada mula, baka dengan makna tak binasa. Tu tahu tu. Lepas tu ceritalah dalil dia, tahulah dalil. Qiyamu ta'ala binafsih dengan makna tak kena jadi dan tak menumpang. Bukan berdiri sendiri, tak kena jadi dan tidak menumpang. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak serupa dengan jirin dan juga dengan arad. Sama ada daripada alam gaib atau alam musyahadah. Itu nampak tuan-tuan. Jadi nak faham lagu itulah satu-satu. Maka dinamakan akan dia pada istilah mereka itu, iaitu ilmu kalam, dengan nama sifat salbiyah. Wallahu a'lam. Banyak-banyak dia jadi macam nanti kalau banyak-banyak tu, dia sikit-sikit tu pun dah banyak dah tu. Tak boleh lah kita berhenti di situ. Jadi kita berhenti, insya-Allah kita sambung pula pada bulan hadapan. Masih lagi dalam sedikit perbincangan pada penutup kepada salbiyah. Ni dia nak bawa penutup kepada salbiyah, nak masuk kepada sifat ma'ani. Banyak dah kita mengaji ni. Di setakat saja yang dapat dikongsikan. Jadi tuan-tuan kalau berhajat kepada kopi saya dahlia hitam, boleh ambil dekat kereta sekali tu. Tuan-tuan kalau yang dah minum tu dia tahulah keberkesan. Allahu Rabbi irham Rabbi ruhina ya Rabbana. سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا.